Berdasarkan modul yang diamalkan di negara-negara maju seperti Jerman, Australia dan Switzerland, di mana industri memainkan peranan yang aktif dalam menyokong pendidikan negara, telah memperlihatkan 50% daripada perantis menengah atas mengikuti program perantisan di negara-negara itu. Di Malaysia, PIMA atau Perantisan Industri Menengah Atas mensasarkan pelajar yang tidak berupaya untuk cemerlang dalam bidang akademik. Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Raman Putra, Sungai Buloh, Selangor adalah perintis untuk program ini. Kita akan menyusuri pengorbanan dan kegigihan guru-guru di sekolah ini menjayakan program PIMA. Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Raman Putra yang terletak di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Gombak ini mula dibina pada tahun 2001 dan telah dipilih sebagai sekolah rintis bagi program Perantisan Industri Menengah Atas PIMA yang memulakan program ini pada 1 Mac 2017 sebelum ia diperluas ke sekolah menengah di seluruh negara. SMK BRP ini ditubuhkan pada tahun 1999, iaitu hampir 22 tahun. Sekarang hampir 2,000 pelajar di arus perdana dan juga di PPKI. Sekolah ini merupakan sekolah integrasi di mana ada pelajar-pelajar PPKI dan juga pelajar perdana. Pengetua sekolah ini, Haji Ahmad Ismail, hanya setahun bertugas di sekolah ini tetapi berani menyahut cabaran untuk memulakan program pertama ini di sekolahnya. Beliau berdepan dengan hanya satu pilihan, iaitu memastikan kejayaan kerana program ini akan menjadi perintis dan sekiranya berjaya, ia akan diperluaskan ke seluruh sekolah di negara ini. Lalu dengan iltizam alah bisa tegal biasa, beliau meredah kepayahan ini bersama barisan guru-guru lain yang bersemangat untuk menjadi penyelamat kepada sekumpulan pelajar yang hidup mereka akan hanyut sekiranya tidak dibimbing dengan ilmu kemahiran. Program PIMA ini tercetus pada tahun 2017. Ia bermula daripada program pendidikan khas di mana dalam kurikulum baru pendidikan khas mereka ada aliran kemahiran. Salah satu bidang kemahiran yang kami akan cuba perkenalkan pada masa itu ialah otomotif. Jadi alhamdulillah pada awal tahun 2017 Yamaha sudi untuk menyumbang peralatan iaitu enjin-enjin motosikal dan juga upgrade bengkel pendidikan khas. Objektif program ini untuk mengatasi keciciran. Keciciran yang maksud di sini adalah tercicir dalam SPM. Kerana mengikut data kita lah, setahun lebih kurang 15% ataupun 16% pelajar-pelajar yang gagal SPM kerana gagal lulus sejarah dan BM. Jadi pelajar-pelajar yang kurang minat dalam aliran akademik ini haruslah diberi satu alternatif baru untuk masa depan mereka. Penawaran program PIMA sebenarnya menyumbang kepada transformasi pendidikan vokasional dengan memberi alternatif akses, ekuiti dan pendidikan yang berkualiti kepada perantis yang mempunyai kecenderungan, kebolehan, minat dan bakat dalam bidang kemahiran. Sebenarnya PIMA ini kita timbul ataupun kita bina semasa kita memperkasakan murid berkeperluan khas ni tadi. PPKI ini telah menjadi satu jenama besarlah bagi sekolah. PIMA ni sebenarnya adalah orang kata tu sokongan kepada pendidikan khas ni tadi. Yang mana anak-anak istimewa ni tadi sebelum ni lepas SPM dia tak ada apa hala tuju dan sebagainya. Dengan adanya PIMA ni tadi, dia telah mendapat SKM. Kita satu-satu salah sebuah sekolah dalam negara yang mendapat akreditasi SKMT, Sijil Kemahiran Malaysia. Menjadi sekolah rintis pertama bagi program PIMA ini sebenarnya mempunyai pelbagai kesukaran dan cabarannya.
Cabaran-cabaran tersebut mungkin yang kita sendiri tidak dapat bayangkan akan terjadi. Namun jawatankuasa pelaksana program PIMA di SMK Bukit Rahman Putra ini sememangnya berani menyahut cabaran bagi menjayakan program PIMA di sekolah mereka. Segala masalah yang mereka lalui akan bersama-sama mereka tangani, mencari jalan penyelesaiannya. Idea mewujudkan program PIMA ni tercetus daripada lawatan Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Bahagian Operasi di KPM iaitu Datuk Haji Ahmad Tajuddin bin Jab. Dia buat lawatan ke sekolah kami. Dia melawat bengkel-bengkel di PPKI lah. Sekarang ni zaman revolusi industri 4.0 jadi kemahiran tu amat penting lah zaman sekarang ni. Jadi dia cetuskan idea sebab selepas tingkatan 3 dia orang akan apply college vocational. Jadi college vocational tak dapat nak tampung jumlah permohonan yang banyak. Jadi dia kata kita buat satu lagi program lebih kurang sama macam college vocational tetapi kemahiran tu murid belajar the real dekat industri. Walaupun tanpa pengalaman dan panduan, peneraju SMK Bukit Rahman Putra yakin terhadap kemampuan serta kebolehan guru-guru yang dipilih. Guru-guru PIMA ini juga berusaha melakukan yang terbaik atas peluang yang telah diberikan sehingga sanggup berkorban diri demi melihat murid-murid PIMA mereka berjaya. Cabaran demi cabaran dilalui. Kini program tersebut tanpa sedar telah berjalan selama 5 tahun di SMK Bukit Rahman Putra. Alah bisa tegal biasa. Guru-guru PIMA ini sudah lali dalam pengendalian program itu. Program PIMA ini adalah juga selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu 2013 hingga 2025. Ada 5 aspirasi yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan tersebut iaitu menyediakan kesamarataan kepada pendidikan berkualiti, bertaraf antarabangsa serta akses kepada bantuan yang bersesuaian dengan keperluan bagi menjamin kejayaan mereka. Jadi daripada 5 aspirasi ini ada 11 anjakan. Jadi dalam anjakan yang ke-9 iaitu kerjasama antara sektor swasta dan juga kerajaan dalam memajukan pendidikan. Jadi program PIMA ini selaras saya kata tadi dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Negara Malaysia. Jadi usaha itu telah kami mulakan akhirnya pada hujung 2017 kementerian bersetuju satu garis panduan pelaksanaan PIMA telah dikeluarkan oleh kementerian dan sekolah Bukit Rahman Putra ini menjadi perintis kepada program PIMA. Sebenarnya agak menghairankanlah bila kami melaksanakan program ni zero cost. Kalau kita ingat selama ni dalam program-program yang ada melibatkan kos yang banyak dan sebagainya. Tapi dalam program PIMA yang dilaksanakan di SMK BRP ni kita tidak melibatkan kos. Tetapi PIBG. Sebagai contoh kami juga ada syarikat-syarikat seperti yang besar ya. Orang kata tu sumbangan untuk program PIMA ni. Jadi jumlah dia agak besar. Jadi kami gunakan dana-dana yang ada ni tadi untuk pertama guru ni tadi memberi latihan dan juga pelajar-pelajar ni tadi orang kata tu dapat kemudahan-kemudahan. Di sini adalah peranan yang dimainkan oleh PIBG. Cabaran nak merealisasikan program PIMA ni start tahun 2017 memanglah sangat-sangat besar dan berat cabarannya. Sebab start daripada kita buat draft PIMA tu pun beberapa kali dipulangkan untuk dimurnikan, meeting tak boleh cakap lah. Satu lagi kita nak buat program PIMA ni lepas tu kita offer kat murid tingkatan 4 umur 16 tahun kan. Jadi kita pun nak kena rujuk juga dekat Jabatan Tenaga Kerja. Menjadi kesalahan ataupun tidak. Kita memang istilah buat latihan industri tapi takut tanggapan masyarakat kata murid bawah umur bekerja di bengkel dan sebagainya. Dengan kerana murid lah satu lagi hal. First batch ni satu halnya tak pernah kan pergi, experience pergi ke industri tak ada. Jadi mengadu, biasa mengadu kat guru penyedia lah. Pihak industri pun mengadu kat guru penyedia. Tapi kami sebelum hantar kami dah cakap dah, benda yang positif saja ikut, yang negatif tinggalkan.
Program PIMA ini mengguna pakai mod latihan perantisan yang menetapkan 60% masa pembelajaran di industri dan 40% pembelajaran akademik. Ini bermakna dalam tempoh 5 hari persekolahan, pelajar yang mengikuti program PIMA akan berada di sekolah selama 2 hari dan seterusnya 3 hari di industri. Ini adalah jadual persekolahan mereka untuk sepanjang 2 tahun. Pelajar akan didedahkan dengan dunia pekerjaan sebenar dan mempelajari etika pekerjaan, komunikasi, lebih-lebih lagi dalam bahasa Inggeris dan menimba ilmu perniagaan. Segala disiplin dalam alam pekerjaan diberi penekanan dalam usaha mereka membentuk siasah dan sikap para pelajar. Memang inilah yang jadi faktor kepada pelaksanaan program-program PIMA di seluruh Malaysia lah, ialah faktor cabaran. Dan kita tahu cabaran utama dalam program PIMA ini ialah untuk membentuk sikap pelajar-pelajar ini. Syarat untuk pelajar untuk masuk program ini ialah semua E. Baru layak masuk program ini. Sebab kita tahu pelajar-pelajar ini kalau kita biarkan di sekolah di arus perdana, mereka akan tercicir. Mungkin takkan datang sekolah dan sebagainya nanti. Jadi kita selamatkan dari mereka. Jadi syaratnya mesti seluruh E baru mereka layak untuk masuk ke program PIMA bagi sekolah kami lah. Alhamdulillah di sekolah saya mempunyai satu tim yang kuat hingga sekarang. Sehingga kadang-kadang institut latihan seperti IAB bertanya bagaimana kami boleh mengekalkan program ini. Saya kata paling penting ialah kita punya tim. Bertemu pelajar ketika mereka melakukan latihan industri adalah antara tugas yang perlu dipikul oleh guru penyelia PIMA. Cuaca dan keterbatasan waktu bukan alasan kerana tanggungjawab menjenguk murid adalah lebih utama. Malah apa yang dilalui oleh guru penyelaras program PIMA ini, Cikgu Nurfilzah Mokhtar, adalah bukti untuk merumuskan guru ibarat lilin. Cikgu Nurfilzah baru selesai menjalani rawatan mata dan dia tidak boleh terdedah dengan cahaya terik matahari. Tetapi seperti kata Allah Bisa Tegal Biasa, beliau tetap menjalankan tugas menyelia anak muridnya di industri biarpun terpaksa memakai kacamata gelap untuk melindungi matanya. Sebab tu pergi menyelia di industri agak kerap. Kalau first time kita pergi hantar pelajar, agak kerap kita kena pergi jenguk pelajar di industri sebabnya kita faham pelajar kan dia seorang pelajar yang biasa berada di sekolah dan kali kita hantar mereka di industri, so kita nak pastikan mereka bersedia berada ataupun melakukan kerja-kerja latihan industri di industri. So nak set mereka bekerja dengan belajar ni amat beratlah. Bila mereka dah masuk tingkatan 5 dah berkurang, di mana pelajar pun dah dapat sesuaikan diri, ibu bapa pun dah faham macam mana industri beroperasi, macam mana masa pelajar untuk belajar di sekolah dan di industri. Tapi di sebalik cabaran-cabaran tu, akhirnya saya berpuas hati di mana pelajar-pelajar saya yang telah tamat program PIMA berjaya sama ada dia sambung belajar ataupun terus bekerja di tempat latihan industri tersebut. Pengalaman kalau kerja dekat bengkel ni sangat best lah. Banyaklah yang kita belajar. Lagi satu, banyaklah tentang motor yang saya selama ni saya tak tahu tapi saya jadi tahu. Saya dapat join program PIMA ni kat SMK Bukit Aman Putra sendiri lah. Saya jumpa Cikgu Salawati, minta borang semua. Yang utama saya nak berterima kasih dekat cikgu-cikgu saya, Cikgu Salawati dan dengan Cikgu Fiza sebab banyak ambil berat tentang saya dan bagi motivasi dekat saya tentang bidang PIMA ni. Saya harap kawan-kawan yang mana yang minat dengan kemahiran tu bolehlah join program PIMA ini. Selain daripada dapat memberikan latihan kepada pelajar sebelum memasuki ke alam pekerjaan yang sebenar, dalam masa yang sama program PIMA ini mampu mengurangkan kadar keciciran dalam kalangan perantis menengah atas. Segelintir pelajar mungkin tidak berminat dalam akademik sehingga menyebabkan gejala ponting sekolah meningkat. Namun begitu, pelajar-pelajar ini mungkin lebih cenderung dalam bidang kemahiran yang mengaplikasikan aktiviti praktikal. Oleh itu, program PIMA ini adalah jawapan kepada permasalahan ini. Saya kenal program PIMA ni pun daripada sini-sini saya lah. Dia borak pasal program PIMA ni. Apa yang diorang buat dekat program PIMA. Saya lagi berminat lah dalam program PIMA ni sebab saya dapat belajar dengan lebih realiti lah. Pembanding kalau dekat sekolah saya belajar daripada buku.
lagi dapat banyak ilmu dalam bidang ni kalau saya masuk program PIMA ni. Saya berterima kasihlah kepada cikgu-cikgu yang bagi saya menyertai program PIMA ni. Tanpa diorang saya tak akan masuklah program ni. Dan saya juga berterima kasih kepada Encik Zaki sebab terima saya masuk ke dalam bengkel ni. Pelaksanaan PIMA ini juga dapat mempertingkatkan pendidikan vokasional bagi menjayakan transformasi pendidikan TVET serta memberi sumbangan besar kepada pencapaian petunjuk prestasi utama KPI enrolment pendidikan vokasional. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, pemilihan sekolah bagi program PIMA ini mestilah lokasi sekolah yang berhampiran dengan industri, peratus kehadiran yang rendah dan menjadi satu keutamaan bagi sekolah yang mempunyai PPKI. Tujuan saya ambil pelatih sekolah berkira Matra untuk mengajar, untuk mendidik dia orang. Pasal pengetua pernah jumpa saya untuk bantu dia orang terus mencari kemahiran. Betul-betul minat, insya-Allah semuanya workshop ni atas minat saja. Kalau dia minat, insya-Allah jadi. PIMA sesungguhnya bertujuan melahirkan modal insan yang berkemahiran, yakin diri dan bersedia untuk menyertai pasaran kerja selaras dengan kecenderungan pelajar itu sendiri. Ia juga bermatlamat mengatasi masalah keciciran di kalangan pelajar di peringkat sekolah menengah sambil menimbulkan minat belajar melalui pengalaman bekerja di industri. Ia juga memberi peluang kepada mereka mengaplikasi teori dan ilmu yang telah dipelajari di industri ke dalam dunia pekerjaan yang sebenar. Saya Muhammad Syahrul Nizam bin Muhammad Kamal Azmi. Saya lepasan pelajar PIMA batch pertama 2017-2018 di SMK Bukit Rahman Putra. Saya ni kurang sikit dalam akademik kurang fokus dalam pelajaran apa semua dalam satu hari nak hadap 5 subjek. Jadi bila dengar cikgu umum pasal program PIMA ini, menarik minat saya lah. Saya masuk PIMA kerana saya minat bidang kemahiran. Jadi bila saya join PIMA ni, saya hanya berada di sekolah selama 2 hari dan 3 hari di industri. Selepas habis SPM, saya terus sambung bekerja di industri yang saya praktikal dahulu di Emerald Auto. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang banyak bantu saya dan memberi motivasi saya sepanjang saya berada di industri. Terima kasih cikgu dan terima kasih semua. Berbeza dengan sekolah kemahiran seperti vokasional dan teknik yang mengaplikasikan konsep berasrama penuh, program PIMA ini diadakan khas di sekolah harian bagi pelajar-pelajar yang tidak gemar tinggal di asrama atau tidak ingin berjauhan daripada keluarga mereka sendiri. Kesanggupan dan persetujuan pihak industri sekitar menerima para pelajar program PIMA ini adalah suatu langkah dan tindakan murni daripada mereka dalam usaha membantu keciciran dalam pendidikan negara. Kebakaran kami adalah daripada bidang waswa kenderaan dan juga kimpalan. Jadi kami menerima tawaran daripada Sekolah Menengah Bukit Mamutra untuk menjalinkan kerjasama bagi melatih pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5, pelajar-pelajar yang kurang berminat dengan pelajaran akademik dan berminat dengan kemahiran. Mereka dilatih di sini supaya menjadi tenaga bekerja, tenaga kerja selepas mereka tamat sekolah nanti. Selain daripada guru, ibu bapa juga berperanan dalam menjayakan program PIMA ini. Ibu bapa perlulah cakna terhadap kehadiran anak mereka ke industri sekaligus dapat menamatkan program PIMA ini dengan jayanya. Ibu bapa juga disarankan berbincang dengan pihak sekolah mengenai perkembangan anak mereka di dalam program ini agar dapat menghasilkan perantis yang cemerlang bukan sahaja di dalam bidang kemahiran, malah bidang akademik juga. Sokongan dan dorongan daripada ibu bapa amat diperlukan agar dapat melahirkan generasi yang lebih baik pada masa akan datang.
Saya sangat berharaplah program ini akan menjadi untuk menyelamatkan anak bangsa kita lah. Saya betul. Sebab kita tahu pelajar-pelajar kita yang terlibat dengan gejala-gejala yang tidak dikehendaki oleh masyarakat lah. Bukan salah mereka sebenarnya. Sebab mungkin pendidikan yang mereka tidak dapat kasih sayang. Mereka tidak dapat bimbingan yang sepenuhnya. Kadang-kadang tadilah mereka tak minat pun berada di sekolah, tetapi dipaksa berada di sekolah selama 11 tahun. Jadi kita sebagai warga pendidik mestilah memikirkan satu cara untuk membantu mereka. Jadi harapan saya semoga seluruh sekolah-sekolah menengah di Malaysia memperkenal program yang sangat murni ini untuk membantu anak bangsa kita menjadi orang yang berguna untuk bangsa dan negara. Saya ingin melihat bahawa kesinambungan PIMA ni, kemenjadian bukan setakat pelajar ni tadi, program ni tadi, dengan kita dapat dokumenkan maklumat-maklumat ni, setidak-tidaknya kita boleh share bagaimana resepi, strategi PIMA ini berjaya untuk dilaksanakan. Harapan saya memang murid program PIMA ni sebenarnya boleh pergi jauh kalau dia betul-betul usaha. Kalau bukan dalam bidang kerjaya pun, dia boleh juga sambung belajar pun kata dia tak ada masa depan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah memperkenalkan saya dengan program PIMA, dan terima kasih juga kepada ibu bapa saya yang selalu menyokong saya, guru-guru yang sentiasa memberi semangat untuk meneruskan program PIMA. Terima kasih program PIMA. Bagi saya lah sebagai bapa, kita boleh bagi pilihan dia atas minat anak-anak kita. Itu bagi saya lah, memang perlulah sekarang kemahiran macam PIMA dia kat sekolah-sekolah ni. Jadi budak tak adalah ponteng sekolah dah minat, malas belajar. Jadi dia orang ponteng lah sekolah tu kan. Kalau PIMA ni dia minat ada tu, jadi dia orang boleh pergi PIMA. Kejayaan pelaksanaan program PIMA di Sekolah Menengah Bukit Rahman Putra Sungai Buloh Selangor ini sesungguhnya telah menjadi penanda aras untuk sekolah menengah yang lain mengorak langkah bagi memulakan usaha murni membimbing murid-murid kurang berpotensi dalam akademik ini bagi membina asas meneruskan karier melalui kemahiran. Melihat kejayaan bekas pelajar sekolah ini yang sudah berjaya, ia seolah-olah memberikan gambaran ada cahaya di hujung terowong untuk rakan-rakan senasib mereka. Sinaran ini tidak akan menjadi suatu kenyataan andai tiada sentuhan murni daripada guru-guru di sekolah ini. Mereka adalah hero yang tidak didendang. Mereka benar-benar menjiwai falsafah Allah bisa tegal biasa.